Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so ini dia berita baik yang ingin saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semua. Ya, mungkin ada yang sudah mendengarnya, tapi agak menarik untuk saya kongsikan pada hari ini. Ya, berkaitan dengan Datuk Seri dan juga Muhyiddin Yassin, sahabat-sahabat semua. Jadi boleh saya katakan bye-bye buat Muhyiddin dan terbaik buat Datuk Seri Anwar Ibrahim, sahabat-sahabat semua. Jadi apa yang saya ingin kongsikan tanpa membuang masa, ya bersama-sama dengan saya kita kongsikan ya berkaitan dengan dapatan kajian daripada sebuah institusi yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun parti politik membuat kajian terkini ya berkaitan dengan siapakah keinginan rakyat ya untuk terus menjadi Perdana Menteri kerajaan kita hari ini, sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya teruskan, jangan lupa untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Alright, so mari kita ikuti sedikit ulasan ya berkaitan dengan perkara ini yang memang menarik untuk kita kongsi bersama. Ya, kalau kita imbas semula pada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri yang ke-10 pada 24 November tahun 2022. Ingat tariknya sahabat-sahabat semua, November ya, pada 24 November tahun lalu merupakan pilihan tertinggi sebagai individu yang paling sesuai menjadi Perdana Menteri Malaysia. Dapatan tersebut adalah hasil kaji selidik oleh Pusat Penyelidikan Pendapat Awam Endeavour MJC yang didedakan pada hari Selasa yang lalu. Kajian itu menggunakan persampilan rawak berstrata membabitkan 1068 responden dan 791 daripada adalah responden Melayu. Menurut Endeavour MJC, ya 46% responden daripada semua kaum dan 32% responden Melayu mahu pengurusi Pakatan Harapan PH itu memimpin negara untuk tempoh sekarang. Selain itu, ahli Parlimen Pago Muhyiddin Yassin pula menjadi pilihan kedua sebagai Perdana Menteri apabila mendapat undian 25% responden Melayu dan 17% responden semua kaum. Jadi kalau kita lihat untuk responden semua kaum hanya 17% ya yang diperoleh oleh Muhyiddin Yassin. Jadi maksudnya kaum lain ya tidak menerima ya pentadbiran yang gagal daripada Kerajaan Perikatan Nasional dipimpin oleh Muhyiddin Yassin, menyebabkan begitu ramai rakyat yang terkesan ya dengan kehilangan seperti kehilangan pekerjaan, punca pendapatan dan macam-macam lagi sahabat-sahabat semua. Tapi berbeza dengan Datuk Seri, sebanyak 46% daripada semua kaum yang memilih dan 32% adalah responden Melayu memilih Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Tanpa dapatan itu lagi ahli Parlimen Berah ini juga selepas Perdana Menteri selepas Muhyiddin Yassin, Ismail Sabri menduduki tangga ketiga dan diikuti bekas Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin atau KJ. Sementara itu PAS menjadi gabungan pilihan tertinggi yang akan diundi jika pilihan raya umum PRU diadakan esok dengan undian 39% daripada keseluruhan responden. Wow, itu dia memang paduh terbaik hasilnya. Jadi Barisan Nasional BN dan Perikatan Nasional PN pula masing-masing memperoleh 17% undian daripada semua kaum. Jadi maksudnya kalau PH mendapat undian selebihnya 39 ditambah dengan 17 daripada PN Barisan Nasional, jadi dia hingga mencapai sebanyak 56%. Jadi ya ini adalah satu berita baik ya, berita baik yang mana gabungan ini mampu memberi kejutan kepada negeri seperti Kelantan dan juga Terengganu. Itu dia. Bagaimanapun bagi responden Melayu, PN yang dianggotai Parti Bersatu, PAS dan Gerakan berada di kedudukan teratas dengan undian sebanyak 26%, manakala BN di tangga kedua dengan 24%, diikuti PS pada 20%. Jadi mengenai pertimbangan yang akan diambil kira sebelum mengundi sesebuah parti, isu agama adalah faktor paling utama dengan responden Melayu merekatkan 30%, manakala semua kaum sebanyak 22%.
Tambah kajian itu, isu calon pula menjadi faktor pilihan kedua dengan masing-masing responden Melayu dan semua kaum memberikan undian 27%. Tinjauan pendapat itu dijalankan dari 4 hingga 18 April lalu dengan margin kesilapan keputusan adalah antara 3 dan 3,5% berdasarkan bilangan pemilih berdaftar di Semenanjung setakat Jun 2022. Kesemua responden adalah pengundi yang berdaftar. Dari segi demografi, gender dan kaum, jumlah responden laki dan wanita masing-masing 50%, manakala kaum Melayu mewakili 62,2%, Cina 28,7%, India 8% dan lain-lain 0,9%. Kesemua mereka berumur antara 18 hingga 60 tahun ke atas dengan golongan yang berumur hingga 30 hingga 39 adalah yang paling ramai yaitu 26%. Dari segi pendapatan pula 70% adalah kumpulan B40, E40 27% dan T22%. Sebelum ini tinjauan persepsi oleh Merdeka Center ke atas 1.209 responden dari 26 Desember hingga 22 hingga 15 Januari lalu mendapati 68% berpuas hati dengan prestasi Anwar selepas 2 bulan menerajui negara selepas pasca PRU 15. Bagaimanapun kaji selidik Mega Tinjauan Rakyat Malaysia 100 hari pentadbiran kerajaan perpaduan menyaksikan Anwar menduduki tempat kedua di belakang Menteri Pengangkutan. Ya, Anthony Locke dari segi populariti Anwar memperoleh 40% berbanding 49% undi bagi Anthony. Kaji selidik dalam talian itu dijalankan secara bersama oleh media-media arus perdana termasuk Sinar Harian dan firma penyelidikan Auto Research membabikan lebih 36,000 responden. Majoriti puas hati kestabilan politik di bawah kerajaan perpaduan, sementara itu sebanyak 53% responden dalam satu tinjauan mengakui berpuas hati dengan kestabilan politik di bawah pentadbiran kerajaan perpaduan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kaji selidik juga dijalankan oleh Pusat Penyelidikan Pendapat Awam Endeavour MGC membabikan 1.068 responden bagi kaum dengan 79 daripada adalah Melayu, responden Melayu yang dipilih melalui persembahan rawak berstrata. Berdasarkan hasil dapatan itu juga 45% responden Melayu berpuas hati dengan kestabilan politik, sementara hanya 8% daripada semua kaum dan 4% responden Melayu masing-masing menyatakan sangat berpuas hati. Berkait dengan isu memerangi rasuah, sebanyak 48% daripada semua kaum berpuas hati, manakala 43% sahaja responden Melayu memberikan respon yang sama. Bagi isu agama pula 64% responden semua kaum berpuas hati, 10% sangat berpuas hati, 17% tidak berpuas hati, 5% sangat tidak berpuas hati, manakala 4% lagi tidak tahu. Dan sebanyak 57% Melayu turut berpuas hati dengan isu agama dan dengan 8% sangat berpuas hati, tidak berpuas hati 24%, sangat tidak berpuas hati 7%, manakala tidak tahu 4% menurut kajian berkenaan. Kajian Endeavour MGC itu yang disiarkan pada Selasa turut mendapati 49% dan 47% masing-masing daripada responden semua kaum dan Melayu berpuas hati dengan prestasi kerajaan perpaduan terhadap isu perubahan iklim dan juga alam sekitar. Hasil kajian itu juga mendapati 44% responden semua kaum dan 39% responden Melayu bersetuju dengan keputusan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional membentuk kerajaan perpaduan selepas pilihan raya umum yang lalu. Jadi siapa yang layak jadi Perdana Menteri? Pilihan bagi rakyat. Pilihan rakyat ya ataupun responden yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim menduduki tangga pertama dengan 46%, Muhyiddin Yassin sebanyak 17%, Ismail Sabri 6%, Khairi Jamaluddin 6%, Datuk Seri Najib masih tersenarai 4%, Hisamuddin 3%, Abdul Hadi Awang 2%, Azmin Ali 2% dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi 1%. Itu antara dapatan yang didapati dalam kajian ini. Jadi ini menunjukkan sahabat semua bahwa prestasi kerajaan yang ada pada hari ini berada di tahap yang memuaskan bagi kesemua bangsa maupun
India maupun bangsa lain termasuk Cina, bangsa-bangsa Sabah dan Sarawak, dan juga bangsa Melayu, sahabat-sahabat semua, menunjukkan betapa Datuk Seri Anwar Ibrahim diterima, ya, cara beliau mentadbir, cara beliau memerangi rasuah dengan tata kelola yang bersih dibandingkan dengan Muhyiddin Yassin sebelum ini, sahabat semua. Jadi kita boleh beri gambaran bahwa bye-bye buat Abakal Muhyiddin, ya, sebab rakyat hari ini mula memberikan respon gambaran yang baik pentadbiran Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani di bawah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia sedikit huraian berkaitan dengan dapatan kajian ini yang memihak pada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi sahabat-sahabat di luar sana, sekiranya Anda mau memberikan sebarang komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen, tapi ingat, komen dengan cara berhema. Jangan menjadi seperti walaun-walauntip, ya, apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka menggunakan otak di lutut, bukan di kepala. Alright, itu saja. Izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapakon kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayu, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi dalam info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.